Okay, so hari ini kita akan masuk satu tajuk baru lah ya. Nama dia ialah vektor. Okay, ini benda baru dalam matematik. Tapi kalau kamu ada belajar dalam fizik, mungkin awak sudah jumpa benda-benda ini ya. Okay, so vektor di sini, vektor di sini, dia sebenarnya maksudnya dia melibatkan sesuatu benda yang ada arah dan ada magnitude. Okay, macam awak belajar dalam fizik kan. Dalam fizik ada belajar daya tak? Okay, katakan ada satu benda, saya tak berapa ingat cerita dia lah, tapi waktu saya belajar saya ingat ada satu benda di sini, lepas tu kita kenakan daya di sini, lepas tu kita belajar lagi kan, kalau kena daya di sini, macam mana pergerakan objek itu, kalau daya sini ialah berapa, saya tak ingat unit dia, Newton ke, berapa Newton, sini berapa Newton, dengan arah macam mana, okay, objek itu nak bergerak ke mana. So bila benda daya ini, selain daripada kita nak tengok dia punya magnitude, maksudnya berapa daya kita kenakan, kuat ke sikit, okay? Tapi kita penting juga kita kenakan arah mana. Sebagai contohnya, kalau saya pegang kena di sini, saya kena di sini, kita akan dapati objek itu akan bergerak lagi laju. Okay? Sebab dia terima daya daripada dua arah yang sama. Tapi kalau sekarang objeknya di sini, seorang kena daya di sini, seorang kena daya di sini, okay? Tapi mungkin awak akan nampak lah benda itu tak bergerak langsung. Kenapa tak bergerak langsung? Sebab dua benda ini dikena pada daya yang arah yang berbeza. Itu kalau mereka daya sama kuat. So benda itu tak bergerak. Kalau orang ini dia punya magnitude panjang sikit ataupun dia kuat sikit, ini orang lemah sikit, magnitude dia rendah sikit, kita akan nampak objek akan bergerak ke arah ini slow-slow sikit lah. Okay, slow-slow sikit. Tapi kalau tanpa orang ini buat kacau di sini, dia boleh lagi laju. So, kita akan kata daya ini adalah sejenis vektor. Okay, adalah sejenis vektor. So, sebenarnya ada banyak benda lagi melibatkan vektor. So, di sini cikgu bagi satu contoh daya dulu. Kan, benda yang tidak melibatkan arah punya, contohnya suhu lah. Suhu padang kita, awak ukur mana pun, awak ukur arah tali tepang ke, sengit sikit ke, suhu itu sama saja. Okay? Ataupun masa kita, okay, sekarang pukul berapa, awak baca macam mana pun itu masa dia kan, maksudnya dia tidak melibatkan arah. Awak tengok dari timur, okay, jam di sini, jam tangan di sini, awak tengok arah ini dengan awak tengok arah ini, masa dia jadi perlainan, tak ada. So maksudnya masa tak ada arah lah. Begitu juga luas dan isi padu, panjang kali lebar, benda itu tidak ada arah dia lah. Okay. Lepas itu yang ini cikgu sebenarnya tak berapa faham lah sebab ini fizik punya. Hanya cikgu ambil daripada buku teks. Di sini dia kata tidak melibatkan vektor dan skala. Maksudnya dia dua-dua bukan. Kenapa saya tak tahu. Contohnya tekanan dan kekondaksian logam. Ini fizik punya lah. Mungkin aku kena tanya cikgu fizik kamu. Sebab yang cikgu penting ialah vektor kali ini. Dan dalam matematik yang kita banyak bincang tentang vektor sebenarnya ialah ini. Jarak dan sesaran. Okay? Kalau jarak dia ialah skala. Okay? Kalau jarak dia ialah kalau jarak dia ialah skala, kalau vektor, kalau sesaran, benda ini bila dalam kejap. Bila jarak dan laju ni, benda ini ialah kuantiti skala. Maksudnya kita tak kisah arah. Okay, berapa laju you lari, itu saja. Okay, kita tak kisah you lari arah mana. Tapi kalau kita sebut tentang vektor, kita akan panggil dia sebagai had laju. Had laju. Berapa had laju awak? So dalam matematik, bila awak kata had laju awak 5 km per jam, cikgu akan faham awak bergerak dalam keadaan 5 km per jam. Kalau pergerakan awak dari kiri kanan, awak bergerak ke kanan dengan kelajuan dia 5 km per jam. Okay? Tapi kalau laju tak kisah awak arah mana pun, kita akan nilai positif saja. 5 km per jam, 10 km per jam sebab arah tak kisah. Tapi bila hak laju kita ada negatif di situ sebenarnya nak beritahu arah gerakan dia. Ini kita akan bincang lebih lanjut lagi bila awak masuk tingkatan 5. Sebab tingkatan 5 memang kita ada satu tajuk khas bincang tentang hak laju dan sesaran. Sekarang cikgu hanya bagi pendedahan lah. Okay? Macam matematik kita biasanya ditanya berapakah jarak yang telah dilalui.
Okay, saya sudah jalan 3 kilometer. Okay? Tapi kita ada satu istilah lagi, kita panggil dia sebagai sesaran. Waktu sesaran kita penting. Okay, awak jalan 5 kilometer ini arah ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Beza. Beza. Ataupun sesaran dalam istilah bahasa biasa kita sebenarnya lebih cakap tentang kedudukan. Di mana kedudukan awak. Sebagai contoh lah. Benda ini kita akan bincang lagi nanti dalam tingkatan 5. Katakan inilah tempat kita bergerak, tempat kita mula bergerak. Tempat mula bergerak. Dan cikgu angkat ini sebagai titik rujukan saya. Titik rujukan saya. Okay. So, katakan selepas 2 saat. Selepas 2 saat. Cepat sangat Selepas 2 minit. Okay, selepas 2 minit. Okay, orang ini sudah bergerak sampai sini. Okay. Jarak antara dua ini katakan ialah 100 meter boleh kot. Okay, 100 meter. So kalau cikgu tanya, berapakah jarak telah dilalui oleh orang ini? Cikgu akan kata 100 meter. Tapi kalau cikgu tanya, apakah sesaran? Okay, untuk ini cikgu masih kata 100 meter. Kamu akan dapati di sini cikgu akan kata jarak yang telah dilalui dia 100 meter. Apakah sesaran dia? Pun cikgu akan kata 100. Dia nampak sama. Tapi sekarang cuba bayangkan orang ini bukan bergerak ke arah kanan tapi dia bergerak ke arah ini. Jarak dia juga 100 meter. Okay, dia dari sini jalan ke kiri sepanjang 100 meter. So kalau soalan saya tanya apakah jarak telah dilalui oleh orang ini? Jawapan saya 100 meter. Sebab jarak tak kisah arah. Tapi kalau cikgu tanya, apakah sesaran dia? Cikgu akan kata negatif 100. Sebab beza. Orang ini berada di 100 meter di sebelah kanan. Arah dia tadi ialah bergerak ke kanan. Okay? Dan untuk orang yang warna hitam ini, dia bergerak ke arah kiri. So nilai dia akan berbeza. So satu ialah 100, satu ialah negatif 100. Okay? Ini cerita saja. Tak faham pun tak apa. Yang pentingnya awak kena faham bila cikgu terang tentang vektor. Vektor adalah satu kuantiti, pentingkan mana arah dia. Dan magnitude maksudnya kalau panjang, berapa panjang dia. Okay? Macam kalau tayar, berapa kekuatan yang dia telah bagi. Okay? So ada dua komponen kita akan tengok. So sepanjang tajuk ini, bila awak nak jawab soalan ini, awak mesti sentiasa ambil kisah dua benda. Okay. Vektor yang cikgu tanya nanti, berapa dia punya nilai dan apakah arah dia. Dua benda awak kena take care. Selalu dalam latihan nanti, ramai orang akan salah sebab kita sudah biasa hanya tengok magnitude, tak tengok arah. So bila keadaan ini berlaku, nanti awak tak boleh jawab soalan ini. Macam cikgu cakap cerita ni kan. Okay, ada satu benda, orang kenakan daya. Lepas tu saya kata, pergi tolong dia. Awak tak pergi kisah mana arah dia, awak tolong saja. So kadang-kadang macam orang ini kata nak tolong. Sebenarnya dia melampakkan proses. Ya, orang nak gerak ke sana, dia pergi tahan di situ. So arah sangat penting. Kalau awak tak kisah arah, maka soalan yang melibatkan vektor itu, apa yang awak buat, nampak awak buat kerja. Macam orang ini buat kerja, dia pergi tolak juga. Tapi apa yang awak buat itu adalah sia-sia dan kadang-kadang mengusahkan orang lain pun sebab awak tak kisah arah. So sama juga dalam latihan ini kalau awak tak kisah arah, nanti apa yang awak buat, memang awak buat, memang awak kira. Tapi semua yang awak kira itu tak guna. Sebab awak tengah kira benda yang salah. Boleh? Itu secara amnya lah, cerita aja. Okey, dalam tajuk ini biasanya pun cikgu tidak akan melibatkan pengetahuan fizik. Maksudnya cikgu tidak akan cerita, okey, daya apa-apa. Katalah cikgu, daya itu vektor ke? Kamu tak payah risau sebab dalam matematik tambahan bila kita cerita vektor, soalan itu akan cakap dia ialah vektor. Dan kadang-kadang dia memang tak bagi pun vektor itu ialah daya ke, suhu ke, dia tak cakap pun, hak laju ke, sesaran. Kadang dia tak cakap. Kita akan tengok nanti sampai soalan kebab baru dia cakap sikit. Kalau biasa dia tak cakap pun. Itu ialah vektor ini mewakili apa. Dia hanya kata ini adalah satu vektor. Okey, contoh kita boleh tengok soalan okey, cikgu contohnya cikgu grow kepada muka surat 3 Awak akan nampak soalan itu akan cakap macam ini saja.
diberi vektor bukan sifar X dan Y. Okay? Dia tak akan cakap pun, dia tak cerita pun yang vektor ini ialah daya ke, hak laju ke, sasaran. So kamu tak payah risau tentang dia lah. Okay? Sebab dia biasanya sebenarnya tak melibatkan sangat pengetahuan fizik awak. Tapi benda ini ada kegunaan dalam fizik sebenarnya lah. Okay? Ada kegunaan dalam fizik. Hanya untuk tingkatan 5 awak akan macam belajar benda ini secara perasingan. Belum digabungkan. Maksudnya apa yang kita belajar di sini tak perlu lagi pengetahuan fizik. Tapi bila awak sambung belajar, awak akan nampaklah apa yang awak belajar dalam tajuk ini, rupanya inilah kegunaan dia semasa awak belajar dalam fizik. Sebab matematik sebenarnya ialah bahasa sains. Kalau tengok kan tajuk fizik, banyak pengiraan terlibat di situ. So banyak benda awak hanya boleh buat kalau awak baik dalam matematik. Kalau tidak, tak mampu buat. Sebab matematik ialah bahasa sains. Okey, kita sambung. So ini cerita je lah. Apa beza vektor dengan skala. Vektor ada arah, skala tak ada arah. Itu saja awak kena ingat lah. Okey. Sekarang kita nak pergi tengok ini ialah, sebab cikgu katalah dalam tajuk ini, cikgu akan kata saja dia ialah satu vektor. Cikgu biasanya tak ceritakan vektor ini mewakili apa. So kita ada cara umum untuk mewakilkan sesuatu vektor. So secara Ania ada 3 cara. Ada 3 cara di sini. Ini ada dalam nota kamu. Sorry ya, hari ini teori banyak sikit. Ada 3 cara untuk kita mewakilkan sesuatu vektor. Cara pertama ialah dipanggil sebagai temperan garis berarah. Temperan garis berarah maksudnya awak akan lukis satu garis dan garis itu mesti lurus tak semestinya macam kanan macam inilah, tapi dia mesti satu garis lurus. Maksudnya bila awak lukis, awak boleh lukis macam ini pun tak apa. Lukis lukis macam ini pun tak apa. Janji garis lurus. Janji garis lurus. Kalau awak lukis macam ini, awak lukis macam ini, so apa yang cikgu lukis ini tidak dipanggil sebagai vektor, tidak dipanggil sebagai vektor. Dia bukan garis lurus. Dan dia ialah temperan garis, maksudnya bila cikgu nak wakilkan vektor tersebut, dia mesti ada mula di mana, berhenti di mana. Dia mesti ada tempat mula dan tempat berhenti. Sebab bila awak wakilkan dia dengan temperan garis, di sini cikgu ada perarah, nanti cikgu cerita apa maksudnya. Bila awak wakilkan dengan temperan garis, kita kena letak arah dia, itu kita kena letak anak panah untuk menunjukkan sekarang dia bergerak dari mana sampai mana. Dia bergerak dari mana sampai mana. Maksudnya, contohnya, kalau sekarang cikgu ada satu garis macam ini, katakan tempat ini, tempat ini cikgu wakilkan sebagai, tempat ini cikgu wakilkan sebagai P, tempat ini wakilkan sebagai Q. So, bila awak nak wakilkan dia dengan temperan garis, awak perlu tahulah sekarang awak nak gerak dari P ke Q ke dari Q ke P. Kalau awak nak bergerak daripada P ke Q, maka temperan garis awak kena ada anak panah macam ini. Kalau sekarang awak kata cikgu saya nak wakilkan daripada Q ke P. So kalau Q ke P, bila awak nak wakilkan dengan temperan garis, awak kena tunjukkanlah dari Q ke P. So tak payah berisau pula, cikgu saya macam mana nak tahu dia jalan P ke Q ke Q ke P. Soalan akan beritahu kita lah. Soalan akan beritahu kita jalan dari P ke Q ke Q ke P. So itu awak tak payah risau lah. Hanya awak kena ada pengetahuan ini ialah bila awak wakilkan sesuatu vektor dengan gambar raja atau kita kata awak dengan temperan garis berarah, awak punya garis ini mesti ada anak panah sebab anak panah itu menunjukkan arah gerakan dia. Dan panjang garis ini pun sebenarnya kalau dalam soalan dia pun tak boleh sesuka hati sebab dia mewakili magnitude dia. Maksudnya kalau sekarang cikgu ada satu garis ini, dengan saya ada satu kejap, cikgu ada satu garis ini. Kalau kamu tengok
arah dia mungkin sama macam vektor pertama ini kan, sama dengan vektor ini, tapi dia panjang sikit. Dia panjang sikit. Sebab panjang garis ini mewakili magnitude. So garis pertama dengan garis ketiga ini adalah dua garis yang berbeza. Sebab walaupun garis pertama ini garis pertama dengan garis ketiga ini, 1 dengan 3 ini, walaupun mereka mempunyai arah yang sama, tapi mereka punya magnitude adalah berlainan. So dia adalah dua vektor yang berlainan. Okay? Manakala kalau kamu tengok vektor 1 dan vektor 2, kali ini magnitude mereka sama. Magnitude mereka sama. Tapi arah dia berlainan. So dua ini, apa yang cikgu lukis ini dengan apa yang cikgu lukis di yang kedua ini adalah dua vektor yang berbeza. Sebab arah mereka tak sama. So itu yang awak kena ingat untuk temperan garis, arah adalah penting. Okay. Sorry hari ini banyak teori, tak ada perkiraan lagi Ini sikit nak dengar suara ini Contoh ni Okay, kejap. Okay, katakan cikgu bagi awak 1/4 selari. Okay, cikgu bagi awak 1/4 selari. 1/4 selari. Okay. Cikgu bagi awak 1/4 selari. Okay. So, dalam matematik, okay, katakan cikgu namakan dia sebagai A, B, C, D. Okay. Waktu awak belajar di menengah rendah, kita ada sisi BC. Kita ada sisi AD kan? Dan untuk sisi AC dan sisi BC dan AD ini, kita nampak magnitude dia sama. Okay? Magnitude panjang dia sama. So kita akan kata mereka adalah sama. Walau cikgu tengah cerita tentang panjang dia. Okay? Panjang BC sama dengan panjang AD. Begitu juga dengan panjang AB dengan panjang DC lah. Mereka adalah sama. Tapi kalau sekarang cikgu cerita tentang vektor, cikgu cerita vektor B pergi kepada C dengan cikgu cerita vektor A pergi kepada, kalau A pergi kepada D, maka kita akan kata dua vektor ini pun sama sebab dia ada arah yang sama, dua-dua ialah B pergi C, A pergi D. So arah dia sama, panjang dia pun sama. So kita akan kata dua vektor ini adalah sama lah. Okay? Tapi kalau sekarang cikgu ubahkan ini D pergi A. Maksudnya arah saya ialah ini. Ayah. Okay. D pergi A. Maksudnya arah macam ini. Maka untuk dua vektor ini mereka tak sama. Okay, mereka tak sama sebab arah mereka berlainan. Tapi kalau panjang sisi, cikgu kata sisi BC ini cikgu ubah kepada DA. Okay, panjang garis BC dengan panjang garis DA, kita masih kata dia sama. Kita masih kata dia sama sebab panjang ialah skala, arah tak kisah. Okay, arah tak kisah. Kita hanya tengok magnitude sama, okey. Tapi bila vektor, dia pentingkan berapa panjang dia. Dia juga pentingkan dia punya arah. So untuk vektor kita akan kata BC dengan vektor B pergi C dengan vektor D pergi A adalah dua vektor yang berlainan. Dua vektor yang berlainan sebab arah dia berbeza walaupun magnitude dia sama. So itu benda-benda yang awak kena tahulah. Konsep saja sebenarnya. So itu perwakilan jenis pertama di mana kita wakilkan dengan gambar raja. Awak akan nampak temperan garis. Lepas tu awak ingatlah arah anak panah menunjukkan arah dia, panjang menunjukkan magnitude dia. Sebagai pengetahuan je, tak ada apa nak faham pun. Okey, dan dia pun boleh tulis dengan tata tanda vektor. Dan ada dua cara tulis. Satu ialah kita gunakan huruf besar, satu kita gunakan huruf kecil. Okey, ada dua So, bila gunakan huruf besar, awak akan nampak ada dua huruf. Ada dua huruf. Sebab huruf pertama akan mewakili tempat mula dia.
huruf kedua akan mewakili tempat dia terminal, tempat dia berhenti. Tempat dia berhenti. Okey, lepas itu, untuk gunakan kaedah huruf besar ini ada dua cara. Satu cara ialah selepas awak tulis dua huruf itu, awak letak anapana di atas dia. Letak anapana di atas dia. Dan anapana mesti arah ini. Awak tak boleh kata, cikgu saya letak ini tapi anapana saya macam ini. Itu tak boleh. Memang cara penulisannya anapana kena ke kanan. Tak kisahlah awak tangan kidal ke, awak pakai tangan kanan punya. Arah memang macam ini. Arah memang macam ini. Ataupun awak boleh tulis dua huruf itu, katakan huruf A dan B. Huruf A dan B. Awak boleh tulis huruf A dan B. Mana saya punya mouse? Okey. A dan B. Tapi awak kena boldkan. Awak kena boldkan. Macam ini tulis. Satu cara ialah awak tulis macam ini. Awak tulis AB. Kemudian letak anapana di atas. Satu cara ialah awak tulis AB. Lepas tu awak boldkan. Dan biasanya kita pakai inilah. Khasnya kalau kita pakai handwriting. Sebab kita nak bold sangat susah. Kita nak bold sangat susah. Sebenarnya jarang pun orang pakai ini. Tapi cikgu kena beritahu kamulah. Boleh tulis macam ini. Hanya sangat jarang orang pakai. Sebab kita hanya boleh pakai ini kalau awak pakai komputer. Bila awak pakai komputer, bolehlah awak type AB macam ini. Dengan bold kan. Kalau awak tulis dengan tangan AB, nak bold macam mana? Takkanlah nak buat macam ini kan. Kalau buat macam ini kan membazir masa. Kalau nak bold kan. Sila-sila orang sudah tak boleh baca huruf awak. So apa yang kita buat, kita lepek kepada cepat-cepat aja, tulis saja AB, kemudian letak anapana di atas, mencukupi untuk memberitahu orang ini adalah satu vektor. Dan untuk vektor ini susunan pentingnya sebab orang akan baca sebagai yang pertama ini ialah titik awal, titik mula dia. Yang kedua itu ialah titik terminal dia, iaitu titik dia berhenti. So maksudnya cikgu balik ke atas ya. Untuk garis pertama ini, so cikgu boleh wakilkan dia. Kalau cikgu nak wakilkan dengan huruf besar, so cikgu akan wakilkan kita punya arah mula di P, berhenti di Q. So cikgu akan tulis PQ, lepas tu cikgu letak anapana di atas. Itu cara saya namakan dia dengan huruf besar. So untuk garis kedua ini, cikgu mula daripada Q, cikgu pergi P, so cikgu akan tulis QP. Letak anapana di atas. Itu cara saya wakilkan vektor. Cikgu boleh wakilkan dengan cara ini. Terlalu gelap nanti awak tak nampak. Warna hijau lah. Ini cara saya wakilkan dia. So katakan sekarang cikgu nak wakilkan anapana hitam ini. Awak nampak kan daripada B pergi C. So cara saya namakan, cikgu akan letak B ke C. Lepas tu letak anapana di atas. Yang bawah ini cikgu nak namakan dengan macam mana? Adam? D ke A. Kita akan kata DA lah. Vektor DA. Boleh? So anapana susunan dia sangat penting sebab dia mewakili kepada kita tempat mula, tempat berhenti. Kalau panjang kita kan tak kisah. Awak boleh namakan dia sebagai panjang PC, awak boleh panggil dia sebagai CB. Sesuka hati awak. Tapi bila vektor, awak mesti tengok dalam soalan, dia nak beritahu kita dari mana ke mana. Sebab arah sangat penting. So itulah berkaitan dengan kita pakai huruf besar punya. Cara yang seterusnya ialah kita gunakan huruf kecil. Biasanya yang teknik gunakan huruf kecil punya, kita tak dapat namakan sendiri. Soalan yang bagi kita sahaja. Soalan yang kita bagi kita sahaja. Sebab masalahnya contohnya vektor ini. Vektor PQ. Kalau saya nak wakilkan dengan huruf kecil, saya nak pakai P ke saya nak pakai Q? Tak tahu kan? Macam nak bezakan sebab di sini ada dua huruf. Saya nak pakai P huruf kecil ke saya nak pakai Q huruf kecil?
So kita tak boleh buat. Mungkin orang kata, oh cikgu selalu pakai titik mula, pakai P. Tak boleh. Sebab kalau kamu tengok vektor ini, cikgu bagi segi 4 ini, kalau kamu tengok, cikgu ada satu vektor di sini, A pergi B, vektor AB. Okey, mungkin cikgu terbalik arah kejap. Okey, P pergi A. So, vektor ini, P pergi A, B pergi A. Kalau nak wakilkan dengan huruf kecil, apa yang awak nak wakilkan? B ke A? Kalau awak kata, cikgu, saya nak wakilkan dengan B. Bagaimana dengan B bagi C? Okay, so itu akan jadi masalah. So biasanya kalau yang jenis huruf kecil punya, soalan yang beritahu kita sekarang nak pakai huruf apa dan di mana letaknya. Okay, soalan akan bagi macam ini. Contohnya cikgu akan bagi satu... cikgu akan bagi, okay, katakan apa-apalah. Okay, contohnya cikgu akan bagi satu rombus pun tak apa. Okay, cikgu akan bagi satu rombus. Lepas itu, okay, cikgu mungkin letak ini sebagai A, B, C, D. Okay, tanya kamu dulu. Kalau sekarang cikgu nak namakan vektor ini dengan huruf besar. Cikgu nak namakan vektor ini dengan huruf besar. Okey. Apa nama dia? Bakis? AD. Kita akan panggil dia sebagai AD. Okey, kita akan panggil dia sebagai AD. Dan soalan mungkin akan bagi macam inilah. Dia akan kata vektor AD sama dengan, dan dia sebenarnya tak semestinya nak pakai A ataupun D. Dia boleh pakai satu huruf yang tak ada kaitan langsung. So soalan biasanya akan bagi vektor huruf kecil macam ini. Dia akan sama ada, okay, dia sebut dalam huruf besar baru cakap dia mana dia. So kita akan tahu, oh rupanya vektor X ini macam ini bentuk dia. Arah dia macam ini, turun ke bawah. Dia punya panjang macam ini. Okay, soalan akan bagi tahu kita. Dengan cara dia akan tulis macam ini. Ataupun satu cara lagi dia boleh bagi kita, ialah dia akan buat dalam gambar rajab, kemudian dia label di situ. Macam ini. So, bila cikgu nak cerita tentang vektor Y ini, kamu fahamlah vektor Y, rupanya magnitude-nya ialah daripada D sampai C, itulah magnitude dia. Kemudian dia punya arah ialah condong ke atas. Ataupun kita boleh kata vektor Y ini sebenarnya sama dengan apa, Ilya? Kalau wakil dengan huruf besar? DC. DC. Okay. So, untuk mewakilkan sesuatu vektor dengan huruf kecil ada dua cara. Satu cara ialah soalan bagi dalam bentuk ayat. Okay, dalam satu macam persamaan. So, biasanya dia akan kaitkan dengan cara huruf besar lah. So, dari situ awak dapat gambaran. Oh, itulah arah dia, itulah magnitude dia. Okay. Satu cara lagi ialah dia akan wakilkan dalam bentuk gambar raja. Dalam raja itu dia label, inilah tempat vektor Y. So dari situ awak sendiri kaitkan, oh itulah magnitude dia, itulah panjang dia. Boleh So secaraannya sesuatu vektor boleh diwakilkan dengan tiga cara. Dengan tiga cara, iaitu boleh diwakilkan dengan temperan garis berarah dan boleh diwakilkan dengan tata tanda vektor. Ada dua jenis, satu huruf besar, satu huruf kecil. Dan biasanya untuk satu soalan vektor yang panjang, dia akan melibatkan kemahiran ketiga-tiga ini. Biasanya soalan ialah macam inilah, dia akan bagi gambar raja, lepas tu dia akan bagi maklumat macam ini. So dengan ini awak nampak kan, awak kena faham apa maksud temperan garis berarah ini, awak kena faham macam mana nak baca vektor dalam huruf besar, dan awak juga kena faham macam mana baca vektor dalam huruf kecil. So biasanya ini bentuk soalan dia. Dia ada raja, dia ada vektor yang jenis huruf besar, maksudnya tata tanda vektor yang huruf besar, dia ada tata tanda vektor huruf kecil. So 3 in 1 untuk mewakilkan sesuatu vektor dan tanya sesuatu tentang dia. Boleh hari ini teori banyak sikit pengiraan perlu ada lagi. Okey, ini ada lagi istilah yang kamu kena tahu Okey. Simbol ini. Kita pernah nampak simbol ini dalam tajuk lain kan? Apa nama simbol ini? Intan ingat nama dia tak?
Modulus. Modulus. Apa kegunaan modulus? Tak. Dalam tajuk fungsi kita pernah belajar kan? Apa kegunaan modulus? Untuk positifkan nombor dalam. Untuk positifkan nombor di dalam dia. Maksudnya kalau sekarang kalau kita cikgu dapat modulus negatif 5, jawapan dia 5. Tapi kalau cikgu sudah dapat modulus 5, dia masih 5 lah. Okay? Kita positifkan apa yang di dalam dia. Okay. Tapi dalam tajuk vektor, kalau awak nampak simbol modulus ini, dia punya maksud, simbol modulus ini, maksudnya bukan apa yang kita biasa. Maksudnya ialah magnitude. Ialah magnitude vektor berkenaan. Macam cikgu katakan, vektor ada dua komponen. Dia ada magnitude, dia ada arah. So, bila cikgu letak modulus, kemudian vektor letak di dalam, maksudnya cikgu sekarang nak awak tengok magnitude vektor berkenaan sahaja. Tak payah tengok arah dia. Hanya tengok magnitude vektor berkenaan. Okay? So, ini sebenarnya simbol dia sahaja. Pengiraan belum. Kita hari ini banyak teori ya. Tajuk ini sebenarnya pengiraan dia tak susah. Yang dia susah ialah konsep dia. Sebab ada banyak-banyak benda istilah awak kena faham. Kenapa tak boleh padam? Okey, boleh. Okay, banyak istilah awak kena faham. Kemudian itulah dia tanya konsep lebih banyak sebenarnya. Okey, itu berkaitan dengan macam mana nak wakilkan sesuatu vektor. Kemudian apa maksudnya kalau cikgu letak modulus kepada vektor itu, maksudnya cikgu nak ambil magnitude dia. Okey, sekarang anak cikgu nak pergi dulu. Okey. Ikut teori habis dululah. Okey, satu lagi. Okey, contohnya di sini cikgu bagi vektor itu dalam huruf kecil, dalam huruf kecil contohnya A. Sekejap. Cikgu bagi vektor ini dalam A. Lepas tu cikgu letak satu pemalar di depan dia. Contohnya 3A, 2A. Okey? Katakan sekarang cikgu bagi vektor A. Sebenarnya boleh huruf besar juga, tapi cikgu cerita dengan huruf kecil dulu. Kalau sekarang cikgu bagi awak vektor A. Okey. So kalau cikgu wakilkan, contoh cikgu wakilkan dengan gambar raja anak panah macam ini. Okey. Katakan inilah A awak. Lepas itu kalau sekarang vektor A ini cikgu darat dengan satu skala. Maksudnya satu pemalar. Contohnya cikgu letak 3. Okey. So apa yang awak perlu faham, dua bahagian awak kena faham dari segi magnitude dia. Okey. Panjang vektor ini dengan panjang vektor ini, dia telah jadi K kali ganda. Maksudnya kalau saya darat 3, panjang dia akan jadi 3 kali ganda. Kalau cikgu letak 3A. A dengan 3A, okay, dari segi magnitude dia jadi 3 kali ganda. Maksudnya, katakan inilah vektor saya. Dia jadi 3 kali ganda. Kejap. Dia jadi 3 kali ganda. Cikgu sambung kejap lah. Tak berapa tepat lah, tapi ini maksudnya. Dia akan jadi 3 kali ganda. Ini vektor 3A. Tapi anak panah tak payah begitu banyak kali lah. Sekali sajalah vektor A. Okey. Sambung elok-elok sikit. Ini dia. Okay. So kalau ini ialah vektor A, maka yang cikgu lukis di sebelah kiri ini ialah vektor 3A. Di mana kita nampak magnitude dia jadi 3 kali ganda. Itu maksudnya. Okay. Dari segi komponen, magnitude itu jadi K kali magnitude A. So kalau 3A, 3 kali ganda lah. Kalau setengah A, maksudnya vektor itu jadi separuh saja. Setengah magnitude asal dia. So jadi separuh. Okay, itu yang awak kena faham. Lepas itu, daripada komponen arah dia, kamu kena faham, kita kena tengok nombor ini. Okay, nombor yang ada di sini ialah positif. Kalau nombor itu ialah positif, maka vektor yang dihasilkan ini sama arah dengan asalnya. Contohnya yang vektor A kita condong ke atas kan.
maka 3A ini juga condong ke atas. Ini masuk ayat ini ya. Okey. Tapi kalau K kamu ialah negatif, K kamu ialah negatif, maksudnya sekarang dia pertentangan arah. Pertentangan maksudnya songsang. So apa yang awak buat, kita padang anapana ini, kita tukar dia kepada arah ke bawah. Arah ke bawah. Itu maksudnya. Okay. Di mana kali ini awak nampak magnitude dia sudah jadi tentang arah. Tapi panjang sebab 3, ini kalau negatif 3A lah. Kalau negatif 3A. Panjang dia 3 kali ganda, tapi anapana dia sudah turun ke bawah. Sebab dia kena tentang arah dengan A. Okay. Kita tengok berapa contoh. Sekejap. Sangat kecil. Boleh ikut. Okey. Contoh okey, sekarang katakan cikgu ada satu vektor. Cikgu ada satu vektor macam ini ya. Cikgu ada satu vektor macam ini. Boleh nampak? Okey, cikgu enlarge sikit. Cikgu ada satu vektor macam ini. Okey. Anapana dia ialah ke bawah. Okey, anapana dia ialah ke bawah. Okey, katakan cikgu namakan vektor ini sebagai, sesuka hati saya, katakan cikgu namakan dia sebagai vektor H. Okey, sekarang cikgu nak kamu lukis satu vektor, cikgu nak kamu lukis satu vektor 2H. Okey, lukis satu vektor 2H. So macam mana cikgu nak lukis ya? Okey, katakan cikgu mula di sini ya. Cikgu nak lukis ke mana, awak cakap dengan saya. Okey. Siapa? Intang 2H. Katakan cikgu mula di sini. Okey. Untuk senang pergerakan, awak cakap dengan saya ke kanan, jalan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Okey? Ke bawah. Okey, ke bawah berapa petak? Atau benar ke kanan? Kejap. Sorry. Kejap. Boleh sekejap ke bawah, sekejap ke kanan, tak apa. Cikgu ikut awak. Oh, ke bawah. Ke bawah berapa petak? 2. 2. Bengkok sikit. Ke kanan sikit. Ke kanan. Berapa? Lagi satu. Lagi satu. Lagi satu. Okey. Okey. 2H. Panjang. Lagi satu. Turun lagi. Cikgu tak lepas dia okey aja. Awak cakap cikgu jalan lagi. Ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Ke bawah berapa petak? Daripada tempat 2. Cikgu pergi sekarang Okey, 2 lagi. Lepas tu? Ke kanan sikit. Berapa? 1. 1. Macam ni? 1 petak lagi. 1 petak lagi. Okey. Okey. So ini vektor dia. Sebenarnya so nanti kalau cikgu memang ada latihan macam ini, suruh awak lukis. So kamu jangan bawa sikit petak sikit. Sebenarnya bila kita nak sebut benda ini, macam awak buat translasi. Awak akan cakap ke kiri kanan dan ke atas bawah. So sebenarnya kalau kamu tengok di sini cara kita tengok kalau kamu tengok di sini tadi Intan cakap bawah dulu, tak kisahlah. Okey, kalau kamu nak ikut translasi maka awak akan cakap kiri kanan dulu. So awak akan nampak kita jalan ke sini 2, kemudian jalan ke bawah 2. So bila benda ini jadi 2 kali ganda, so daripada mula-mula 2 ke kanan, sekarang kita jalan 4 ke kanan. Kemudian yang ini kita jadi 4 ke bawah. Tapi tadi Intan buat ibunya ialah dia 2 kali kerja lah. 2 kanan, 2 ke bawah, 2 ke kanan. Kemudian sebab 2 kali ganda dia buat sekali lagi. 2 ke bawah, 2 ke kanan pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau awak nak sekaligus buat, awak boleh buat macam ini Daripada 2 ke kanan, sekarang jadi 4 ke kanan. Sebab 2 kali ganda. Okay? Daripada 2 ke bawah, dia jadi 4 ke bawah. So awal lepas tu awak dapat tempat berhenti dia, kemudian awak sambung. Anapana macam mana? Ke bawah ke atas? Ke bawah. Okay, anapana akan
ke bawah lah sebab dia positif. Kalau positif maksudnya arah dia serupa. Boleh ya? Okey. So sekarang cikgu nak pula negatif 1/2 hash. Negatif 1/2. Oh sorry, cikgu lupa nak cakap ya. Untuk vektor yang huruf kecil punya, awak kena letak gerumban di bawah. Sorry, cikgu lupa cakap ya. Kena letak gerumban di bawah. Kalau kamu tengok setiap kali cikgu bila pakai huruf kecil, gerumban di bawah. Kalau huruf besar, anak panah di atas. Jangan rojak Jangan nanti cikgu awak pakai huruf besar tapi gerumban di bawah. Itu tak boleh. Ataupun awak pakai huruf kecil tapi pakai huruf kecil ada anak panah di atas. Pun tak boleh. Ataupun, cikgu, 2 in 1. Dua-dua ada. Ada gelombang, ada anak panah. Itu tak boleh. Huruf kecil, gelombang di bawah. Kalau huruf besar, anak panah di atas. Tak boleh lonjakkan dia. Okay. So, negatif setengah hash. Macam mana cikgu nak lukis? Okay, kejap. Okay, ini tempat. Kejap. Ya. Okay, sudah. Sudah ke belum? Okay. Okay, katakan cikgu Pak ada di sini ya. Cikgu Pak ada di sini. Sorry. Cikgu terpatutnya pakai line. Cikgu di sini ya. Ya. Okay, cikgu di sini ya. Nampak? Okay, cikgu di sini. Okay, sekarang cikgu nak negatif setengah hash. Macam mana nak lukis? Amira? Okay, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah? Amira? Amira tak ada. Amira ada? Tadi cikgu pernah ambil kehadiran awak. Okay, Anissa? Teacher Anissa mak dia rosak. Okay. Kalau itu tak boleh. Okay, Syikin? Cikgu nak jalan mana? Atas, bawah, kiri, kanan, awak cakap cikgu jalan. Selagi awak tak kata okey, cikgu tak lepaskan, tak apa. Okay, nak jalan macam mana? Kita settle dulu setengah hash. So kalau asalnya 2 petak ke kanan, sekarang akan jadi Syikin ada? Syikin? Hilang. Ada. Okey, jom. Ya. Okey, macam nak buat? Kalau cikgu nak buat negatif setengah hash. Kita buat setengah hash dulu. Kalau tadi ialah 2 petak ke kanan. Kalau setengah hash? Ke kiri. Kenapa berapa petak ke kanan? Setengah hash maksudnya sorry? Cakap sekali lagi. Berapa kali? Berapa petak? Ke kiri tu. Cikgu terpulang kepada awak cakap nanti selalu cikgu terangkan. Ke kiri. Okey, berapa petak? Ke kiri berapa petak? 1, 2, 3? 2. Okey, 2. Okey, lepas tu? Cendong ke? Sekarang cikgu di sini. Nampak cursor cikgu? So sekarang cikgu nak jalan lagi kan? Ke atas ke bawah sekarang? Ke bawah. Okey, ke bawah. Berapa petak? Ini 1 petak. Cukup? Lagi 1. Lagi 1. Macam ini? Okey. Cukup? Betul Lepaskan sudah? Okey. Sebelum cikgu tengok arah, cikgu tanya, adakah magnitude itu jadi separuh sudah? Macam sama je magnitude dia kan? Betul tak? Kalau tengok asalnya di sini, sekarang awak punya panjang sama kan? Sama. So boleh edit sikit. Kalau setengah hash maksudnya dia jadi setengah kali ganda. Setengah kali ganda maksudnya tinggal separuh. So cikgu nak jalan macam mana?
Syukin cepat, nanti masa saya tak cukup ini. Bagi idea, salah tak apa. Macam tadi kan awak kata lepas, bila salah cukup bertukang. Nah, tak apa. Kalau kurang 1? Kurang 1 ke, terus penjuru dia ke? Betul? Maksud awak kurang 1 macam ini? Okey. So kalau ini kita nampak magnitude dia sudah jadi separuh. Kemudian negatif maksudnya arah dia pertentangan. Masalah sekarang arah awak pertentangan tak? Cikgu move dia ketekak sikit kepada sini. Macam mana buat pertentangan? Awak nak ke atas ke awak nak ke bawah? Dua-dua bukan pertentangan kan? Berlainan. Pertentangan dengan berlainan lain tau. Kalau saya gerak ke kanan, tentan dia ialah ke kiri. Okay. Kalau saya gerak ke atas, tentan dia ialah ke bawah. Kalau sekarang satu ke kanan, satu ke atas, ini ialah dua arah yang berlainan, bukan pertentangan. Boleh ya? So sebenarnya kalau kamu tengok gambar raja awak ini, langsung tak sama dengan atas. So macam mana saya lukis pun, saya tak boleh tapak yang sama arah ataupun tentang arah punya. Boleh ya? Nanti cikgu beritahu kenapa ini berlaku. Okey, cikgu hoong awak punya garis ini, nanti cikgu terangkan. Cikgu minta seorang lagi, Farisa. Okey, cuba pula awak lukis. Okey, nanti cikgu beritahu apa masalah macam ini. Kejap. Okey, Farisa. Okey, ini titik dia. Okey, nak jalan macam mana? Satu kotak. Ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah dan satu petak ke kanan. Okey, macam ini. Sudah? Dah. Okey. So di sini kita tapak separuh. Kemudian anak panah macam mana? Ke atas. Ke atas ya. So lepas tu kita lukis anak panah ke atas. Cikgu. Bentuk dia memang kena sama Bentuk. Ya, sebab dia punya arah mesti bila kita kata arah dia sama, kamu akan nampak dua garis itu macam awak cakap, macam sama garis itu. Ataupun sebenarnya istilah lepek pepak ialah dia nampak selari. Dia positif ke, dia positif ke negatif, awak akan nampak garis itu selari. Kenapa titik ini lari? Kejap. Kejap. Okey. Tak nak jalan. Saya nak keluar daripada dia tak boleh. Okey, sudah. Tadi kata ke atas kan? Okey. Memang bila benda ini awak akan nampak dua garis itu macam selari. Ataupun yang awak cakap dia macam sama. Dia macam sama. Okey, Syikin punya masalah tadi ialah kalau kamu tengok Syikin punya kerja, tadi dia kata jalan ke kiri. Sabar. Syikin punya masalah ialah tadi dia kata jalan ke kiri satu petak, kemudian jalan ke bawah satu petak. Apa yang awak nampak di sini ialah cikgu punya asalnya ke kanan. Dia cakap ke kiri. Okey, sebab dia kata lawang arah. Tapi masalahnya yang ini dia ikut ke bawah. So itu yang tak jadi. Sebenarnya kalau Syikin tadi kata, cikgu kita jalan, okey, kita jalan ke kiri satu petak betul, tapi lepas itu dia cakap ke atas. Awak kena dua-dua lawang lah ke atas. So awak kan dapat garis yang sama. Boleh, Syikin faham maksudnya? Awak kalau nak terbalikkan, dua-dua terbalikkan. Jangan satu terbalik, satu tak terbalik. Syikin faham tak apa masalah awak? Faham. Tapi sebenarnya tak kisah pun. Okay? Awak hanya itu sajalah. Nak terbalik, dua-dua terbalik. Tak nak, dua-dua tak nak. Macam Farisa buat, dia dua-dua tak. Pun okey. Sebab yang pentingnya kita tapak garis itu dulu. Lepas tu kita baru tengok arah dia. So nak arah songsang ini macam ke bawah, condong ke bawah, maka kita condong ke atas. Susahnya bila kejap ini. Okey, kita condong ke atas. Boleh ya? So nanti ada soalan pun cikgu tanya. So inilah awak pagi ini pun cikgu kata betul. Kalau awak pagi saya ini pun cikgu kata betul lah. Ini maksudnya negatif setengah H ya.
So memang macam kawan kamu katalah, dia akan nampak macam dia selari. Macam dia selari. Okey boleh ya? So cikgu buang view itu dulu. View. Mana view saya lupa. Tadi cikgu di mana? Oh, show. View kecil balik ya. Okey, nanti cikgu akan edit sikit lah So itu yang awak perlu tahu. Okey. Ini banyak istilah tak habis-habis ini. Okey. Mungkin cikgu berhenti kejap daripada ini. Kita tengok soalan sudah boleh buat dah. Oh tak boleh, cikgu kena terang juga. Okey. So ada lagi berapa istilah awak kena tahu. Veto sifar. Okey, veto sifar maksudnya veto itu menitif dia ialah sifar. Maksudnya tak ada panjang. So kalau cikgu wakil dalam gambar raja akan nampak satu titik saja. Okey. So bila dia tak ada menitif, arahnya tidak dapat ditentukan. Kalau cikgu nak wakilkan sesuatu vektor sifar, cikgu akan tulis kosong kemudian kelomban di bawah. Itu cara saya nak kata dia ialah vektor sifar. Okey, satu contoh vektor sifar ialah ini. A. Daripada A pergi A. Tak ada magnitude kan? Titik yang sama. So kalau AA adalah satu vektor sifar. Dan cikgu boleh kata AA sebenarnya sama dengan kosong kemudian kelomban di bawah. Boleh Dan ini tadi sebenarnya cikgu tak terangkan sikit. Dua vektor ini kita akan kata dia adalah vektor yang sama kalau dia mempunyai magnitude dan arah yang sama. Tadi cikgu sudah terangkan Dan dalam matematik cikgu boleh tulis mereka adalah sama dengan lah. Kalau dia adalah sama. Maksud saya tadi atas ini. Contohnya ini. Tadi asal punya BC dengan AD. BC dengan AD. Magnitude sama, arah sama. BC dengan AD BC dengan AD. Magnitude dia sama, arah pun sama. Maka cikgu boleh kata dia ialah sama dengan. Okey. Tapi kalau kita tengok BC dengan DA, sorry lah, cikgu tak boleh kata dia vektor sama. Dia bukan vektor sama walaupun magnitude dia sama tapi arah dia perlainan. Itu cikgu tak boleh kata dia vektor sama. Boleh Itu semua istilah aja. Okey, vektor negatif adalah satu vektor mempunyai magnitude sama tapi arah tentang. Magnitude sama tapi arah tentang. So biasanya kita akan nampak kalau vektor AB dengan vektor BA, magnitude mesti sama kan sebab dari A ke B, dari B ke A, mesti itulah panjang dia. Tapi mereka punya arah berbeza. So kita boleh tulis dia dalam keadaan macam ini. AB sama dengan negatif BA. Okey, ataupun sebagai contoh, cikgu naik atas balik. Tadi kita punya segi empat selari ini. Okey, contohnya vektor BC dengan DA. Tadi kita kata dia tak sama kan sebab magnitude sama tapi arah pertentangan. So apa yang saya boleh tulis? Cikgu boleh tulis BC sebenarnya sama dengan negatif AD. Maka mereka ada jadi samalah. So bila cikgu bubuh negatif, cikgu sudah terbalikkan dia. Sorry. Negatif DA. Sebab bila saya bubuh negatif di tepang vektor ini, cikgu bubuh negatif di tepang vektor ini, maksudnya nanti vektor ini telah ubah dia punya titik awal dan titik terminal. Kalau sekarang cikgu baca DA ialah daripada D pergi A. Dari D pergi A. Tapi kalau sekarang cikgu bubuh negatif DA, maksudnya keseluruhan ini, pergerakan dia ialah A ke D. Boleh Bila saya bubuh negatif di depan, maksudnya kita punya titik awal dan titik terminal sudah terbalikkan. Sudah terbalikkan. Itu maksudnya vektor negatif. Okey, kemudian vektor selari, sebenarnya macam apa yang kamu katalah. Kita akan kata dia adalah vektor selari bila vektor yang satu lagi buat ini, hasil darab skala dengan vektor. Itu yang tadi kawan kamu tanya, cikgu vektor sama ke? Itu juga kata dia sebenarnya bukan vektor sama tapi vektor selari. So apa yang kita lukis tadi ini, kita lukis ini ialah vektor selari. Bila vektor selari kamu tengok okey, cikgu boleh tulis dalam macam inilah. Itu ayat ini A sama dengan KB. Kita bilang A dan B adalah vektor selari. Nanti kita akan lanjut lagi dalam vektor selari ini sebab masa tak cukup ini cikgu tak terang banyak Okey, sekarang kita pergi kepada latihan ini. Okey, cikgu bagi ABCD adalah satu segi empat selari.
Cikgu nak kamu nyatakan veto yang serupa dengan veto yang diberi. So dalam gambar raja ini cikgu bagi veto AB. Cikgu bagi awak veto VB. So aku nak tengok gambar raja, veto AB mana letaknya. Okey, sekarang cikgu nak awak bagi saya satu veto lagi, dia sama magnitude dan sama arah dengan AB. Apa dia? Hazwani? Sama magnitude dengan AB dan arah pun sama arah macam AB. Apa dia? DC. DC. Okey, kalau kamu nak buat pada kertas kamu pun boleh, tapi ingat waktu hantar itu kena hantar kertas lah. Okey, buat DC kemudian kena ada anak panah di atas ya. Okey, waktu nanti hantar jawapan Google Form kepada saya sebab kita tak mampu lukis anak panah di atas, awak tulis DC untuk saya mencukupilah. Sebab tak mampu nak letak anak panah kan? Boleh ya? So nanti awak jawab soalan 1 ABC, sudah kawan sudah tolong, kemudian kecak aja. Okey. B pula, okey, kali ini cikgu wakilkan dengan huruf kecil. Cikgu kata PQ ialah hash. So kamu sendiri kena cari dalam gambar raja di mana letaknya veto hash, di mana letaknya veto Q, di mana letaknya veto M. Okey, sekarang cikgu tanya UR. UR maksudnya veto ini. UR veto ini. So kamu cuba kena bandingkan veto ini dengan hash KR. Okey, dia sama dengan hash ke, dia sama dengan K ke, dia sama dengan M ke? Okey, kita akan tengok jugalah magnitude dia macam mana, arah dia macam mana. Kalau magnitude dia 2 kali ganda, awak katakan cikgu mungkin bagi contoh. Okey, PQ di sini. PQ di sini. Sini, okey. Sini ialah hash. Sini ialah hash. Okey, sekarang cikgu tanya QR. Okey, dia mesti ada kaitan dengan hash kan? So, bila awak tengok ini, okey, siapa tolong. Kalau ya, cikgu kena ambil masa sikit. Ada ni? Ada ni? So, kalau kamu tengok vektor QR dengan vektor hash, magnitude dia macam mana? 2 kali ganda. 2 kali ganda. So, nanti awak letak 2 hash. Arah dia macam mana? QR dengan hash punya. Arah dia macam mana? Sama. Sama. So, jawapan dia 2 hash. Kalau arah dia songsang, awak tulis negatif 2 hash. Boleh faham Okey. So itu saja sebab cikgu tak sempat hari ini banyak teori. So kerja hari ini ialah soalan 1 dan 2. Sama juga bila hantar Google Form awak tulis kepada saya 2 hash. Kelompan tak payah tulislah macam nak lukis kelompan dalam Google Form itu Awak tulis 2 hash. Tapi awak punya kerja mesti ada kelompan di bawah sebab waktu awak hantar hard copy kepada saya tak ada kelompan, cikgu akan potong Mesti ada kelompan, bukan boleh tak buat dah. Mesti wajib. Wajib ada. Sebab itu cara kita wakilkan veto. So itu saja untuk hari ini. Okey, orang yang tak belum panggil tu jangan leave lagi ya. Okey, yang boleh leave Bakis, Ilya, Intan, Adam, Haras. Haras tadi lupa panggil awak. Okey, Anissa, Ashikin, Farisa, Hazwani, Adani, Ain. Yang lain tu kejap cikgu ambil kehadiran dulu. Cikgu belum stop record.